Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir pada sesi petang ini. Dengan ini, saya menjemput TS Dr. Azila binti Adnan, pensyarah daripada Fakulti Sains dan Sekitaran Marin untuk memulakan latihan pada petang ini. Dipersilakan, Doktor. Okey, terima kasih Gila urus setia pada petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua rakan akademik. Dan saya dapat tahu juga ada juga rakan-rakan dari staf sokongan juga yang ada join di session. Terima kasih banyak-banyak sebab meluangkan masa. Jadi saya akan share dahulu slides untuk petang ni. Okey, so saya percaya rakan-rakan akademik dan juga even pelajar sekalipun sekarang ni dah jadi satu trend di mana Canva ni merupakan salah satu designing tools. Kalau dengan lebih kata mudah kita gunakan untuk buat poster, slides, even untuk post di social media dan sebagainya. So Canva is one of the orang kata option ataupun alternatif yang ada sekarang dan being a trend among all the orang kata lapisan masyarakat lah. So hari ni saya akan share sedikit dengan rakan-rakan semua secara asas sahaja what is actually Canva. Okay, sebelum tu saya bagi brief introduction tentang diri saya. Mungkin ada rakan-rakan yang dah kenal. Okay, so this is my brief biodata dan Canva, saya rasa Canva ni agak membantu dalam teaching and learning kerana ia lebih kepada visual dan juga kalau kita tengok lepas ni Canva ni mempunyai banyak orang kata warna, elemen dan juga beberapa ikon yang saya rasa menarik, especially untuk para akademik membuat presentation during their lecture dan sebagainya. So saya rasa even subjek saya sendiri pun, course saya sendiri biochemistry ataupun biokimia, memang saya prefer untuk guna Canva sebagai salah satu medium untuk saya design slides dan sebagainya. Okey, sebenarnya rakan-rakan semua sebenarnya cerita saya berminat dengan Canva ni ada sebab dia, ada dia punya titik tolak permulaan. Sebab melalui pemerhatian saya bila saya join pelbagai orang kata pertandingan dalam inovasi TNL ataupun teaching and learning, ada beberapa slides ataupun design poster oleh para peserta yang banyak menggunakan Canva. So dari situ saya rasa inspired lah untuk explore lebih tentang what is Canva actually. So banyak yang menggunakan Canva dalam poster, dalam pamphlet, flyers dan sebagainya. Okey, untuk hari ini ada lebih kurang 3 outline. So kita akan belajar basic sahaja. So saya akan bagi pengenalan terhadap Canva dan 3 penggunaan utama dalam Canva, iaitu the first one kita akan tengok bagaimana nak buat slides pembentangan dengan menggunakan Canva. Yang kedua, kita akan explore bagaimana nak gunakan Canva dalam pembuatan poster ataupun penyediaan poster. Kemudian kita akan lihat juga bagaimana nak buat social media post dengan menggunakan Canva. Maksud saya di sini adalah poin yang ketiga itu, social media post ni sekarang ni jadi trend. Banyak ataupun ramai di kalangan academician ataupun students, even selebriti especially yang banyak menggunakan social media sebagai platform untuk bagi advertisement dan sebagainya. So salah satu kegunaan Canva juga kita boleh gunakan ia untuk create satu social media post yang agak menarik untuk attract audience to orang kata nak lebih menarik perhatian audience dan orang kata followers dan sebagainya. Okay, so yang ketiga, kita akan selepas kita dah develop content, maybe kita boleh share dekat e-learning, okay, ataupun any kinds of LMS dan juga social media seperti Instagram dan juga Facebook. Okay, so sebelum kita go through the content, saya
perlukan bantuan rakan-rakan untuk pergi ke menti.com dan masukkan kod yang berikut dan jawab soalan. Soalan hanya ada satu sahaja. So saya nak tengok dekat situ berapa ramai yang familiar dengan Canva dan berapa ramai yang masih belum familiar lagi dengan Canva. Okey, so boleh masukkan this code pada menti.com. Okay, dan boleh mula menjawab soalan. So saya akan stop share slide saya sebentar dan saya akan share dapatan kita pada Mentimeter. Okay, so the results are moving at the moment. So saya tengok dekat sini trend not too bad. Ada yang, okay, ada yang tak pernah deal dengan Canva before this. Okay, ada yang mungkin pernah dengar tapi tak pernah guna. And somewhat familiar, mungkin pernah guna tapi tak sepenuh hati, maybe. And yang very familiar, okay, ada lebih kurang 6 orang setakat ni. Alright, so the number is increasing. Okay. Okay, very familiar, somewhat familiar, and not so familiar are in equal. Okay, yang kebanyakannya memang baru dengan Canva. Okay, alright. Okay, so far ini adalah kita punya dapatan untuk survey yang saya buat serba sedikit lah tentang Canva. Maknanya di sini kita boleh lihat trend bahawa quite a number yang masih baru dengan Canva. So that's why untuk hari ini saya ingin menekankan bahawa kita hanya go through yang asas saja dalam Canva. Sebenarnya Canva ni dia banyak kegunaan, ada banyak tools yang agak menarik untuk kita explore. Tapi hari ini saya rasa kita go through 3 perkara asas saja, iaitu macam mana nak buat slides pembentangan, poster dan juga social media post. Okay, alright. Terima kasih pada rakan-rakan semua kerana telah menjawab small survey ini. So saya stop sharing this one first. So at least saya tahu the nature of my audience for today. Okay, alright. So thanks for answering. So saya akan back to my content. Okay, so saya beri sedikit pengenalan pada rakan-rakan semua tentang Canva sebab saya rasa Canva ni sebelum ni saya dah mention tentang the visual, the colours that contain in Canva. Okay, kebanyakannya agak menarik bagi saya. Dan kalau kita lihat dalam pengajaran, proses pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini, students, pelajar-pelajar sekarang ni adalah generasi yang saya rasa memang cenderung terhadap visual dan mereka nak something yang at the same time educational tapi at the same time mereka fun, mereka seronok, mereka attracted to the content dan sebagainya. So I think Canva is one of the option. Mungkin kita ada alternatif lain tapi hari ini kita akan explore Canva. Okay, and saya percaya juga rakan-rakan pensyarah dapat trace ataupun notice ataupun membuat pemerhatian terhadap pelajar-pelajar sendiri bahawa mereka ni
selain daripada tech savvy, dan mereka ni anggap social media ni salah satu daripada platform yang orang kata kemestian dah sekarang ni. So anything they want to share in social media. So saya cuba relate konten yang kita akan buat dalam Canva dan bagaimana kita boleh gunakan Canva yang kandungan yang kita buat tadi untuk kita letak juga pada social media platform. So at the same time kita boleh jadikan connection di antara course kita ataupun subjek kita dengan para pelajar dan juga social media tersebut sebagai salah satu platform yang lebih menarik. So itu yang saya letak pada poin yang keempat di sini adalah sebagai edutainment. Okay, so here. So something educational but enjoyable. Okay, yang ini survey kita telah buat tadi. So ada 3 objektif untuk hari ini. So the first one, saya akan memperkenalkan Canva dan juga kegunaannya dalam kita punya pembelajaran dan pengajaran. Okay, dan saya akan highlight 3 kegunaan Canva, iaitu yang pertama, presentation slides, bagaimana kita boleh buat poster dan kita boleh buat konten social media dan kita boleh post konten yang kita telah buat. Kemudian akhir sekali kita akan share dan upload konten yang kita telah create pada e-learning contohnya dan juga social media yang kita gunakan untuk course kita. Contoh kalau kita mengajar subjek basic microbiology contoh. So mungkin kita create Instagram ataupun Facebook group untuk course kita sendiri. So kita boleh create content menggunakan Canva dan upload ataupun kongsi dalam social media untuk course kita yang kita telah bangunkan tersebut. Okay, so at the end of the course, saya harap all the participants can explain kegunaan Canva dalam teaching and learning. Also, saya harap peserta dapat develop their own course content using at least one of the template in Canva. So hari ni katalah kita belajar 3. So the first one kita belajar presentation slides, yang kedua kita belajar poster, yang ketiga kita buat social media post. So at least peserta boleh create satu kegunaan menggunakan Canva yang telah diperkenalkan. Okey, kemudian konten yang telah didevelop oleh peserta akan diupload dan dikongsi pada LMS. Contohnya kita mempunyai e-learning, alright, ataupun boleh upload pada social media untuk course kita contohnya. Alright. Okey, setakat tu boleh ke peserta semua? Is it okay? Boleh carry? Okay. Okay, so all good. Boleh kita teruskan? Alright, so kita teruskan. Okay, the first one kita akan pergi kepada introduction to Canva. This one saya akan perkenalkan actually apakah sebenarnya the look of interface pada Canva. So biasanya the interface setelah kita log in dalam Canva, okay, lepas ni kita akan saya akan arahkan kepada peserta untuk sign up, okay, untuk daftar dalam Canva. Sekiranya mempunyai account, boleh terus log in lepas ni. So ini adalah interface untuk Canva. Okay, so this is the look. Alright. Okay, sedikit sejarah untuk Canva ini adalah sebenarnya Canva ni dah lama. Okay, tetapi ia adalah orang kata mungkin dalam masa revolution tersebut mungkin kita tak berapa familiar dengan Canva, jadi kita gunakan perisian yang lain, contohnya PowerPoint, Prezi dan sebagainya. So I think Canva dah start 2013. Okay, dah start 2013 which is dah lama. So now is being a trend sebab sekarang ni memang mostly memang kebanyakan daripada kita akan create poster sendiri, okay, create flyer sendiri untuk pergi competition dan sebagainya. So it is very good for us to explore Canva, which they have quite
a good template and also illustration. Okay, so yep, the platform is free to use and offers paid subscription. So untuk pengetahuan rakan-rakan semua, Canva dia mempunyai option yang percuma, okay, dan juga ada juga yang offer paid subscription. So biasanya paid subscription ni adalah untuk business, okay, graphic designer, art artist dan sebagainya. So dekat sini kalau kita lihat kebanyakan kalau macam educators, okay, teachers dan sebagainya, kita hanya boleh ataupun prefer guna yang free ataupun yang percuma saja untuk create kita punya content. Okay, so this is the available plans yang saya boleh kongsikan dengan rakan-rakan semua. So yang ini pun saya rasa dah memadai. Cuma jika untuk business, okay, the big business, alright, mungkin akan prefer untuk guna yang pro dan sebagainya. So kalau kita tengok fees dia dalam 400.5 setahun. Okay, but for those yang heavy user for Canva, saya rasa ini adalah option yang terbaik lah, especially untuk graphic designer dan sebagainya. Even enterprise as well, ini adalah lebih kepada branding, maknanya nak iklankan produk dan sebagainya. Tapi untuk basic user, okay, macam kita educators, alright, so kita boleh guna yang ini. Okay, alright. Okay, in the meantime, rakan-rakan semua boleh ansur, sign up dekat www.canva.com. Okay, sementara saya briefing, at least ada rakan-rakan yang dah boleh daftar dahulu. Kalau ada account, boleh terus log in. Alright. Okay, so antara kelebihan Canva yang saya boleh kongsikan dengan rakan-rakan semua adalah dia merupakan salah satu design tool yang saya rasa dia lebih mesra pengguna, tapi at the same time it looks professional. And also it has a variety of great feature. Macam saya dah share sebelum ni, dia mempunyai illustration yang menarik, warna yang menarik dan the visual is really attractive. Dan kebanyakan elemen di situ adalah percuma, free yang kita boleh guna. Okay, dan Canva also has a preset size, maknanya dia dah ada satu template yang ready made, yang mana saya rasa bila kita guna template ready made tersebut, dia lebih menjimatkan masa kalau kita nak cepat buat slide contohnya. So kita at least ada pre-made idea from the designer yang telah mereka compile semua template, so dekat situ kita boleh orang kata alternate ataupun amend sahaja dia punya content bersesuaian dengan apa yang kita nak. Okay, so dan juga lagi satu saya rasa Canva ni memang sangat mudah untuk kita share dia punya content. So maksudnya lepas kita create satu content, kita boleh share dekat kita punya social media, kita boleh convert jadi PowerPoint. So everything is within a click in our tip of the finger. And then also yang point yang terakhir adalah this is one of the good thing di mana kalau kita dah design semua content yang kita nak, dia adalah auto save. So at least kita tak risau kalau kita dah buat halfway, so the content is still there. So dia tak hilang ke mana lah. So itu salah satu saya rasa advantage Canva yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan semua. Okay, so hari ni kita akan pergi kepada 3 users ini ataupun kegunaan. So yang pertama kita akan buat presentation slides. Okay, so yang kedua kita akan cuba explore macam mana nak buat poster, dan final one kita akan cuba untuk buat social media post. Maybe kita boleh buat FB cover, okay, ataupun for those yang ada Instagram, or we call it as IG, right? Okay, sekarang trend sebut IG, so IG stories. Okay, ada yang minat dengan Instagram, so they can create their own impressive IG stories. Okay. Okay, so kita pergi yang pertama dahulu, saya brief dahulu, and then at the end of the session, kita akan cuba explore together through the hands-on session. Okay, so untuk presentation slides, di sini adalah, ini interface yang saya akan share dengan kawan-kawan semua. So kalau kita nak pergi kepada presentation slides,
kita boleh pergi kepada template di sini. Okay, so di situ ada banyak sangat option. Ada banyak sangat option. So actually templates adalah under the business. Okay, dia ada letak business di situ dan kemudian kita boleh pilih option presentation. So saya rasa mungkin ada rakan-rakan yang dah start login pada Canva setelah mereka register ataupun sign up tadi, maybe dah boleh browse through sambil-sambil dengan briefing. Okay, so ini adalah contoh template untuk buat presentation slides. Okay, ada banyak sebenarnya, banyak option. Okay, but jika kita guna untuk blank presentation, okay, blank presentation also can. So maknanya blank ni kita tak guna mana-mana template lah. Kita tak guna mana-mana yang ready-made template untuk ubah. Maknanya kita memang nak kosong saja, kita nak design sendiri kita punya orang kata desired design yang kita nak. So itu adalah option yang adalah dalam presentation slides. Okay, so one of our friend asking a question here. Kalau register as educator boleh? Yes, I just find out that saya baru dapat tahu yang sekarang ni Canva sedang orang kata tengah giat, okay, promote Canva for the educators. So yang tu nanti maybe kita akan highlight at the end of the session. Okay, so which is a good time for us to explore more about Canva sebab sekarang ni dah banyak feature and dah banyak pack ataupun starter pack yang mereka telah unlock. So jangan buang masa lah kan. So kita kena cepat-cepat explore Canva more. Okay, alright. Okay, so next one. Okay, the poster. Alright, so templates as well. Rakan-rakan boleh pergi ke templates nanti. So dekat situ pun ada option poster. So dekat sini pun banyak sangat pilihan yang kita ada. Okay, terpulang pada creativity masing-masing. Sama ada nak buat really a blank poster to really design your poster also can. But you can also use the ready-made templates that have been prepared here. So banyaklah kita boleh design sama ada untuk pergi competition, innovation, right? Saya rasa banyak ramai sekarang ni rakan akademik yang terlibat dengan pertandingan pembelajaran dan pengajaran. So I think this is one of the option that you can use to enhance your visual content for your competition. Okay. Alright, so another one, bila kita dah create nanti, sama ada poster ataupun juga the social media post, we can share our content in social media and also LMS ataupun e-learning. Okay. Alright, ini adalah contoh template untuk social media. So rakan-rakan boleh explore di templates as well. So dekat sini actually banyak option. Selain daripada Facebook cover, kita ada Instagram stories, ada Pinterest grafik, macam-macam lagi. So lepas ni bila time hands on kita akan explore together apakah yang ada dalam koleksi template social media, poster dan sebagainya. Alright, ini yang saya maksudkan dengan social media template tadi. Okay, so for those yang ada IG mungkin nak create a very attractive Instagram stories ataupun status, right? So ini adalah yang saya maksudkan dengan IG stories. So Facebook cover, di sini saya ambil contoh saya punya Facebook lah. So dekat atas ni usually user of the Facebook akan letak gambar, right? Ada yang letak gambar family, letak gambar buku, letak gambar lab dan sebagainya. So dekat sini pun rakan-rakan boleh express your creativity and create your own Facebook cover using Canva. Okay. Alright, so ini adalah contoh-contoh. Rakan-rakan semua saya share sedikitlah apa yang saya pernah buat menggunakan Canva. So ini adalah infografik. Okay, infografik tentang let's say coffee. Kita nak ambil satu tema, contohnya subjek coffee. So kita boleh create satu illustration. What is actually coffee when you say coffee? Apa yang kita terbayang sebenarnya? Alright, okay. So selain daripada tu kita boleh create juga lecture schedule untuk course kita. Contoh kita ambil, kita mengajar fizik asas, okay, kita mengajar
virology, kita mengajar matematik komputasi dan sebagainya. So kita boleh buat jadual untuk kelas kita dan kita share dekat kita punya e-learning dan ataupun WhatsApp group student kelas kita. Okay. Alright, ini kita boleh buat facts, anything that you want to share with the students, fakta-fakta yang menarik yang berkait rapat dengan subjek, infografik tentang makanan dan budaya. Okay, and then something to do with timeline. Okay, ataupun saya boleh katakan di sini perkara-perkara yang kita nak insert dalam satu timeline. Contoh saya buat dekat sini tentang internship. So apa yang pelajar boleh belajar tentang internship selain daripada knowledge, matlamat mereka untuk mengambil LI dan sebagainya. So ini adalah perkara-perkara yang kita boleh design menggunakan Canva, tapi dia tidak terhad kepada ini saja. Saya percaya rakan-rakan semua sangat kreatif, so banyak sebenarnya benda yang kita boleh create through Canva. Okay, so ini adalah contoh saja. Okay, so untuk e-learning, jika rakan-rakan semua dah create content, so dekat sini contoh saya telah share fun facts. Contohnya saya nak share dengan pelajar saya. So kita buat dalam bentuk saiz yang macam ni. Okay, saiz tu terpulang pada kreativiti ataupun kehendak pensyarah tersebut. Okay, ataupun pengguna tersebut. Sebesar mana dia punya konten ataupun design yang mereka nak kongsi ataupun display di LMS. Okay, so ini adalah salah satu contoh yang saya share dengan pelajar-pelajar biokimia saya di e-learning. Okay, so let's get familiar. Lepas ni kita akan start explore together. Kita akan masuk browser Canva. Okay, so saya harap rakan-rakan dah sign up. Okay, register. So for those yang dah ada account boleh login. So kita akan start pilih template yang kita nak cuba. Okay. Okay, setakat tu boleh? Alright, so okay, kita continue. So this is the interface once design is chosen. So lepas rakan-rakan dah login nanti, so ini adalah interface. Okay, bila kita nak start buat kita punya project. Alright. Okay, yang ni saya tunjuk dahulu apa yang kita akan nampak bila kita masuk dalam Canva. Okay, kita akan nampak interface yang ini. So previous one kita akan nampak yang ini. Alright. So this one, kalau nak cari butang create design, ada dekat situ, okay, yang right on top. Okay. Okay, sizing juga rakan-rakan kita boleh customize. Maknanya, let's say kita nak buat poster size A1. So kita boleh resize our content sizing. Okay, itu salah satu lagi advantage untuk Canva. Okay, and then the content that we did, dia adalah auto save. Kalau rakan-rakan sedang dalam Canva sekarang ni, browser Canva, cuba lihat pada sebelah kiri, all changes saved. So ini adalah indicating that our design and our content is already saved in the database. So kita boleh retrieve balik apa yang kita telah design dan sambung semula kerja yang belum selesai. Okay, and then cara kita nak naming the file, kalau rakan-rakan lihat pada sebelah kanan atas, so dekat situ mungkin dia akan letak nama template yang kita ambil, okay, ataupun tak ada nama dan sebagainya. So yang itu kita boleh customize juga. Contohnya kita nak buat jadual lecture. Okay, so kat situ kita boleh tukar, just klik, lepas ni kita akan buat sama-sama. So just click there and then kita boleh namakan file yang kita dah design. Okay, and then saya share juga dengan rakan-rakan semua extra infos yang saya ada
baca sikit tentang Canva. So here, jika rakan-rakan tak nak terlalu terhad dengan design dalam Canva, rakan-rakan boleh go through Pinterest. I'm not sure whether ada account Pinterest kat sini. Okay, maybe some of you have, but kalau tak ada, boleh create satu nanti later. Dan dekat situ, kalau untuk pengetahuan rakan-rakan semua, banyak sangat design yang sangat outstanding. So dekat sini, saya rasa can ignite the ideas on how to design your content. So kat sini banyak sangat illustration yang best-best lah, okay, untuk rakan-rakan explore. Okay, so ini adalah contoh-contoh yang saya share. Okay, ada banyak lah dekat sini. So nanti later rakan-rakan boleh explore lebih di Pinterest. Okay, untuk dapatkan idea macam mana nak design your content. Okay, dan selain daripada basic tools yang ada pada Canva, Canva juga mempunyai sekarang ni education presentation. Yang ini yang saya rasa sangat-sangat membantu, especially untuk academician, okay, teachers dan sebagainya. Dia agak related dengan kita, okay, sebab ada yang membantu kita dalam buat lesson plan, okay, macam mana nak buat jadual kelas. Alright, so I think this is quite useful untuk para akademik sekarang ni. Tambah-tambah dengan online teaching sekarang, so I think here is the most outstanding feature that we have to explore more. Okay. Alright, so jika rakan-rakan nak download juga mobile apps menggunakan Canva, okay, boleh dapati Canva daripada Google Play untuk Android dan juga Apple Store untuk iPhone, okay, ataupun Apple device. So saya rasa Canva boleh di-download untuk di-install pada iPad, okay, even mobile phone. Okay, mobile phone dan juga desktop if I'm not mistaken. Okay, tapi sebenarnya kalau kita menggunakan browser Canva biasa pada Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Safari dan sebagainya, itu pun dah cukup memadai dan saya rasa ia lebih selesa jika kita menggunakan Canva untuk dengan menggunakan browser. Kalau kita guna mobile apps Canva untuk edit kita punya content, dia tak berapa selesa bagi saya lah. Okay, but you can still download Canva for your mobile device. Okay. Alright, so saya rasa kita boleh teruskan kita punya sesi dengan kita explore together on Canva. Is it okay at the moment? Okay, awesome. Alright, so rakan-rakan boleh get ready dengan Canva browser sama ada menggunakan Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer ataupun sebagainya. At least dah sign up, okay. Saya akan share my Canva browser. Okay, so ini adalah interface yang saya dah share dengan rakan-rakan sebelum ni tadi. I hope semua dah sampai sini. Okay, ada tak yang bermasalah untuk sampai ke sini setakat ini? Is there any problem? Okay, so far so good. Okay, that's good. Alhamdulillah. Alright, so contoh dekat sini yang saya nak share dengan rakan-rakan adalah, okay, ini adalah option yang kita ada. So kita ada presentation. Kalau kita lihat di sini, cursor saya ni. Okay, so ini adalah untuk kita create slides presentation. Dan biasanya resolution dia, rakan-rakan sekalian, adalah lebih kurang 1920 kali 1080 pixel. So it's quite
high resolution lah, maknanya sesuai untuk kita buat presentation dengan lebih clarity dia tu tinggi, jelas. Okay, and then untuk option kedua kita ada poster. Okay, kegunaan kedua kita nak highlight hari ni adalah poster. Dan juga kita ada Instagram post. So ini adalah untuk social media purpose. Okay, so kita pergi yang pertama, kita akan pergi ke presentation dahulu. Boleh klik pada presentation. Okay, sampai sini. Saya tak start dulu. Saya biarkan rakan-rakan sampai sini dulu. I hope everyone can access this page. Okay, so katalah kita nak buat presentation slides. Okay, so this is the interface yang kita ada. Okay, so kita pergi pada sebelah kiri, rakan-rakan sekalian, kita ada beberapa tab. Okay, kita ada template, kita ada elements di sebelah kiri. Upload, di mana kita boleh upload media kita sendiri, maknanya kita nak upload gambar, audio dan sebagainya, contoh. Okey, dan kita boleh juga cari pilihan gambar yang percuma dalam Canva. Kemudian kita boleh create text jika kita nak tulis something on our slides. Okey, kita boleh insert audio dan juga kita boleh connect ataupun synchronize kita punya design dengan social media. Kalau rakan-rakan tekan dot 3 pada sebelah kiri di bawah Instagram ni, ada 3 dot di situ. So sebenarnya kat sini, kalau kita lihat ada Facebook, ada emoji, right? Ada Google Map, Bitmoji, macam-macam lagi sebenarnya. So dekat sini adalah contoh sharing ataupun connectivity yang Canva boleh lakukan. So hari ni kita tak cover yang ni lah. Okay, saya just tunjuk dekat rakan-rakan saja in case you have time to explore more after this. Okay, so contoh kalau kita nak buat slides tadi. Okay, kita pick satu, kita pilih satu. Okay, let's say here, this one. Okay, tulisan ni, rakan-rakan kita boleh customize. Kita nak buat apa? Kita nak tulis apa? Katalah kita nak buat front page. Introduction to biochemistry. So yang ni kita boleh tarik macam ni untuk adjust the font. Okay. Selain daripada kita menggunakan box yang lining ni untuk adjust kita punya size of font, kita boleh adjust ke atas ni. Kalau kita lihat pada bahagian atas, kita ada jenis-jenis font. Kita ada sizing, sama ada kita nak reduce tulisan kita terlalu besar, right? So kita nak kecilkan contohnya. So kita boleh adjust dekat sini. Okay. Alright. So the color of the font kita boleh tukar juga. So boleh create pada icon. Klik pada icon A di sini. So dekat sini ada banyak option warna terpulang. Kalau kita nak warna merah, contoh. Okay. Kalau kita nak warna biru. Alright. So di sini kita boleh play around with the colours. And then katalah kita tak nak semua palette warna ni, kita rasa macam tak cantik, contoh. Okay. So you want to create your own colour. Let's say you want to create your own colour. So you can go to plus here. The plus symbol pada sebelah kiri di sini. Akan keluar warna, option warna. So dekat sini rakan-rakan boleh cari warna apa yang just play around with the circle here. So warna tu akan bertukar lah mengikut pilihan kita. Kalau kita nak rona merah, okay, change to rona merah. Okay, so yang tu saya ajar tentang macam mana nak apply text dululah dekat slides of your presentation. Okay, kalau nak besarkan balik tulisan, just
click the button of plus here. Okay. Okay, tak jumpa pilihan teks. Dah klik belum template yang ready made? Kena klik dekat kawasan tulisan tersebut. Cuba klik dulu dekat tulisan yang ada. Okay. Okay, Dr. Tan. Yay, ada. Alright. Okay. That's cool. Okay, so if you click on the font, then you can choose whatever font that you want for your design. Katalah school bell. Dia akan tukar. Okay. Alright. If you have Noja here. Alright. So dia banyak tulisan dekat sini that will match your desired content. Okay. So itu salah satulah kalau kita nak letak font, nak letak teks pada kita punya slides. Dan what about the picture here? Katalah kita tak nak gambar ni. Okay. Rakan-rakan boleh just click on the picture sampai keluar box yang berwarna turquoise ni. Lining turquoise. And then boleh tekan delete. Kalau kita tak nak gambar tersebut. Okay. Alright, setakat tu boleh. Is it okay? Friends, is it okay everyone? Yep, okay, very good. Okay, alright, awesome. Okay, so katalah kita nak insert image baru. Okay, rakan-rakan boleh pergi pada tab sebelah kiri ni. Kita ada elements, kita ada upload, kita ada foto. Right, so cuba pergi dekat foto. So ada banyak option image yang ada dalam collection ni. So mungkin rakan-rakan boleh pilih kat sini bersesuaian dengan tema yang kita nak buat. Okay, contoh macam saya nak buat introduction to biochemistry. So probably gambar yang ala-ala science, right? Ala-ala molecules would be suitable for my design. Contohnya. So drag saja, ambil, saya ulang balik ya. Saya delete gambar ni tadi. Saya pilih gambar ni. Saya klik. Okay. Then adjust. Masukkan saja dekat kotak warna biru tadi. Okay. So dia akan inserted automatically kat situ. Okay. Is it okay? Boleh carry setakat ni? Alright. Yay. Okay, that's good. Right. Okay, maybe masa kita buat presentation slides, kita takkan nak buat satu slides je, right? Kalau satu slides ni mungkin contoh macam pertandingan 3 minutes thesis, right? Satu slide kita explain everything. But let's say kita nak add more pages pada kita punya slides. Right, biasanya nota kuliah kan banyak slides. So, apa yang rakan-rakan boleh buat adalah cuba lihat dekat bahagian bawah di cursor saya ni. Ada tanda plus, add page. Okay, kita tekan add page. Okay, dia keluar warna kuning, right? Sebab template yang kita guna tadi, kalau rakan-rakan ingat, dia banyak menggunakan warna kuning. So, kalau kita tak nak warna ni, kita boleh tukar. So, pergi dekat option warna di atas ni. Kita klik dulu background. And then kita pilih warna. Okay, katalah nak white sahaja ataupun grey. So, kita boleh pilih. And it change to the color that we want. Okay, so untuk page kedua ni mungkin rakan-rakan nak tukar design
Okay, tadi mungkin muka depan dia agak tulisannya macam ni. Alright, so mungkin page kedua kita nak yang lebih spesifik contohnya. So kita dah boleh ambil option page kedua dekat sini. Ada banyak So kita ikut kesesuaian lah. Mungkin rakan-rakan nak ambil yang jenis macam ni. Okay, kita ambil satu. Here. Contohnya. Okay. Katalah kita nak senaraikan course learning outcome untuk kursus kita. Okay, course learning outcomes. Alright, so here mungkin rakan-rakan boleh play around the font as well. Mungkin nak buat dalam bentuk bullets. Okay, ke atasnya ada bullets option untuk list. Okay, and then yang ini semua kita boleh buang lah kalau kita tak nak. Kalau kita, sebab kita gunakan pre-made template, right? Ada content yang tak sesuai dengan apa yang kita nak. So kita boleh delete saja. Okay. Alright, so this one pun boleh delete. Okay, dan mungkin seterusnya rakan-rakan nak further design your slides. Okay, katalah nak tambah teks sendiri. Okay, so kita boleh pergi pada sebelah kiri yang ada template, element, upload, foto, teks. Okay, boleh klik pada teks. So kat sini sebenarnya banyak juga option yang ready made. Okay, ada yang shimmering, glittering, macam-macam. So, it's up to you nak gunakan creativity yang macam mana yang bersesuaian dengan konten. Okay, so banyak dekat sini. Tapi kalau tak nak gunakan yang pre-made yang ada, kita boleh create sendiri. So, ada add heading, add subheading, add a little bit of body text pun boleh. So, let's say kita ambil add subheading. Okay, contoh. Okey, boleh? Setakat tu saya cek dulu dengan rakan-rakan. Is it okay? Alright, okay. Okay, boleh delete saja the subheading here. Okay, then write the thing that you want to put in your slides. Contoh, explain the concept of, contoh Okay. So here, tulisan warna putih tak jelas. Right, so maybe rakan-rakan nak tukar warna. So pergi dekat text color dekat atas. And then you may change to black or something darker. Okay, done. Then boleh susun kat mana-mana yang sepatutnya. Okay? Alright, so untuk gambar, macam saya dah explain tadi, rakan-rakan boleh delete. Okay, dan change to the photo that you desired. Okay, mungkin nak letak gambar makanan, I'm not sure. So it depends on what you are trying to portray. Okay, so ini adalah contoh saja. So we have another one here. Boleh pilih satu warna dekat sebelah kiri. Okay, boleh masukkan saja. Contoh. Okay. Alright, ini adalah untuk slides presentation. So jika rakan-rakan lihat pada template slides of presentation, sebenarnya ada banyak lagi dia punya tema. Ada yang warna kuning, ada yang berbentuk what we call that colourful macam ni. Okay, so ada banyak kita boleh pilih di sini. Dan ini adalah lebih kepada school, okay, kanak-kanak dan sebagainya. So I think it is quite
a huge option for us to design our content for presentation. Okay, dan ada yang mungkin wonder jika gambar di sini, okay, let's click on the picture that we have here. Klik yang gambar bunga ataupun gambar yang rakan-rakan boleh yang dah buat tadi. Jika rakan-rakan tengok pada sebelah kanan, ada position dan juga ada transparency di situ. Jumpa? Okay, so transparency tersebut, rakan-rakan semua, boleh kita control. Maknanya gambar tersebut kalau very clarity dia 100%, so dia terang macam ni lah. Okay, kalau kita nak dia kabur-kabur sikit, right, blur. Okay, then kita boleh reduce the transparency level. Cuba kita tarik. Dia akan hilang macam tu. Alright, so that is the one of the function of position button and also the transparent level kat sini lah yang rakan-rakan boleh adjust. Okay, dan also kita boleh lihat fungsi lagi satu di sini yang mana rakan-rakan boleh lock. Okay, rakan-rakan boleh lock. Let's say kita nak groupkan satu, katalah iPad ni ada dua dengan pensel dia, contoh kita nak groupkan tiga-tiga device ni dalam satu. Ataupun kita tak nak usik dah, tak nak edit dah. So kita boleh klik dan kita boleh lock. Kalau nak unlock, tekan balik mangga tersebut. Unlock. Okay, boleh? Setakat tu. Alright, okay. That's good. So, seterusnya, kalau rakan-rakan nak tambah lagi muka surat, okay, your page for your presentation slides, just click add page to the next slide yang ada dekat bawah ni. So, kita tambah balik muka surat yang baru untuk slide kita. Dan warna kita boleh tukar. So, kita tak perlu bimbang rakan-rakan sebab jika tengok sebelah kiri, all changes saved. Okay, all changes saved. Dan make sure di sini yang tempat saya kata tadi, rakan-rakan boleh namakan file ataupun konten yang telah di-design. Introduction to Biochemistry. Okay, mungkin nak buat postcard, mungkin nak buat something else, right? So you can name your product over there or rename it. Okay? Yes, Kak Raya. Very true, Dr. Moore. Okay, so is it okay, friends? Boleh kita move to next part, which is our poster? So far, boleh tak presentation slides? Boleh? Okay, so sementara kita, sebelum kita masuk pada part poster, saya rasa yang ni pun saya nak cerita sikit lah dengan rakan-rakan dekat part bawah ni. Jika nak zoom the page, kita boleh besarkan kat bawah ni. Okay, so boleh kecilkan, boleh besarkan. Kat bawah ni adalah untuk kita punya view lah. Kadang-kadang kita nak design terlalu kecil, so kita tak jelas. So yang ini kita boleh adjust the view. Alright, and then bila kita dah siap semua ni, okay, kita dah develop kita punya presentation slides, rakan-rakan boleh tekan pada download. Okay, cuba tekan pada download, butang sebelah kanan atas. Okay, cuba klik. Akan appear macam ni. Okay, so jika kita create this content and then kita wish nak simpan dalam bentuk PDF. So tekan arrow ni, ada banyak option sebenarnya. Sama ada rakan-rakan nak share dalam bentuk image, okay, PNG, JPEG pun boleh, PDF which is very, orang kata clarity resolution dia sangat bagus, okay, and then also PDF print pun boleh, dan juga dalam bentuk clip art GIF dan juga video pun boleh. So
ini adalah option untuk kita download dalam bentuk apa yang kita mahu. Dan one thing yang saya suka tentang Canva, cuba rakan-rakan klik pada dot sebelah kanan, sebelah butang download. Jumpa tak butang dot 3 sebelah kanan? Okay, cuba klik that 3 buttons. Okay, jumpa. Alright, kat sini pun ada banyak option untuk kita share kita punya design. Sama ada rakan-rakan nak directly download the content ataupun nak share dekat Facebook, ataupun yang paling best dekat sini, cuba klik pada 3 buttons, see all dekat sebelah Twitter here. Cuba klik kat situ. Dan akan jumpa PowerPoint. Yang itu yang saya paling best sekali dengan Canva. So means that saya faham sekarang ni walaupun Canva ada, Google Slides ada, Prezi ada, but kita masih menggunakan PowerPoint, right, as our epic presentation slides, right, because dia sangat legend dan sangat klasik. So walaupun kita design kat Canva, still we can put it in a Microsoft PowerPoint as well. So boleh tekan dekat PowerPoint di sini, so dia boleh export dalam bentuk PowerPoint and editable as well. Yang tu rakan-rakan boleh cuba nanti. Okay, means that rakan-rakan dah create cantik-cantik dekat Canva, and then tiba-tiba rasa rindu pula nak guna PowerPoint. So yes you can. You go to this 3 buttons, 3 small buttons here, and then look for PowerPoint, and it can export your file into PowerPoint format. Okay, boleh setakat tu? Okay, so kalau semua good, semua okay, kita move to poster. Okay, Dr. Tan, sekarang ni dulu, if I'm not mistaken, Canva is very limited. Maknanya yang free, yang pro tu memang berbayar. But lately, I noticed that they already unlock many features. Like Dr. Izwandi said before, dia dah banyak start unlock yang berbayar ni menjadi free. Okay, so kalau yang kalau yang kena bayar tu, I think that is kita boleh abaikanlah option tu dahulu. So kita cuba cari yang free untuk kita design kita punya content. Okay, so contoh saya tunjuk dekat rakan-rakan sekalian, jika kita klik pada template di sini, kita pergi pada sebelah kiri. Bila kita yang ini tak nampak. Okay, this one. So jika rakan-rakan letak pada cursor pada this template, ada template yang letak free. Dia akan tunjuk sama ada ia free ataupun free yang ada mahkota kat tepi. Okay, free. Ada yang tak letak free. So yang itu saya rasa rakan-rakan boleh explore nantilah which one is yang kata fully free for you to use. Okay. Okay, yang ni pun free. Banyak sebenarnya. Sekarang ni dah banyak dia unlock. Okay. Okay, Dr. Tan. No worries. Okay, so friends, kita go to home. Okay. Kita go to home and then kita pergi pada poster. So here is the poster. So we click poster here. So kalau rasa kecil, boleh besarkan view dekat bawah. So macam saya, case ni 23%. So kecil sangat. So saya besarkan sikit. Alright. Okay, bila mention tentang poster, I assume that most of us are dealing with competition of innovation, conference, right? So we are dealing with making posters, flyers, pamphlet dan sebagainya. So poster ni salah satu perkara induk lah bila kita masuk competition. Kan? So untuk menjimatkan masa.
Okay, ni option untuk menjimatkan masa. Rakan-rakan boleh gunakan template yang ada di tepi. Okay, so dekat sini kita tengok pada sebelah kiri ada banyak option untuk kita buat poster. So kita ada event, kita ada periklanan, advertising, alright. Kita ada school poster. Okay, banyak sebenarnya. Alright, so music poster dan macam-macam lagi. But let's say rakan-rakan nak buat blank poster macam ni, kosong, tak nak guna template. So what we can do is you can use your creativity here. So kita ada elements dekat sebelah kiri, kita ada foto dan kita ada palette of color here. Right, so palette of color here. So let's say kita nak choose warna untuk kita punya background. So kita boleh pilih warna yang ada. Macam saya dah share dengan kawan-kawan tadi, jika tak nak guna warna yang ada dalam ni, kita boleh customize using this one. Okay, contoh saya nak warna cream. Okay, here. Okay, done. Okay, so kita ada background warna cream dan terpulang macam mana rakan-rakan nak design your poster. So elements, kita klik pada elements. Okay, so dekat sini ada banyak things yang kita boleh explore. Contoh ada shape, okay, ada bentuk. Alright, so katalah nak masuk shape pun boleh. Okay. Dan ini saya rasa rakan-rakan dah boleh start playing around with your own template. Okay, nak letak arrow. Right, so boleh adjust guna cursor. So boleh adjust dekat mana nak letak. Dan if you wish to change the color of your shape, you can go to here again. Okay, so katalah nak purple. Alright, change to purple. And the arrow as well. If you doesn't want your arrow to look very brown, then you can change to orange. Let's say that is for the outline, right? Untuk border. Tapi untuk dia punya body, okay, boleh tukar warna coklat tersebut menjadi biru contohnya. Okay, alright. Tu maksud saya tadi. Okay, boleh setakat tu? Is it okay, everyone? Okay, that's good. Okay, so seterusnya rakan-rakan boleh masukkan tulisan contohnya. Okay, kita masukkan tulisan together. So, contoh MPI 2021, contoh. Okay, so this is the things that you can create with Canva as well for you to design your poster. Sama juga macam foto. Okay, so rakan-rakan ada banyak pilihan gambar di sini. Okay, ini adalah gambar-gambar yang telah disediakan dalam Canva. Cuma jika rakan-rakan nak menggunakan gambar sendiri, okay, boleh klik pada sebelah kiri upload. Di sini. Okay, upload. Okay, kita klik upload. Okay, so dekat sini ada banyak media yang kita boleh upload dalam Canva. Maknanya rakan-rakan kena cari dulu gambar ataupun image yang rakan-rakan nak letak dalam poster. Save dulu siap-siap. Okay, save dalam desktop ke, right? Okay, kemudian boleh upload gambar tersebut. So dia akan ada dalam interface ni lah dekat sebelah kiri ni. So anything yang rakan-rakan dah upload, dia kekal dalam interface Canva ni. Boleh delete juga, tapi bila once kita dah masuk, dia akan remain kat sini lah. Okay, ni contoh-contoh yang saya dah upload lah. Okay, upload media, katalah rakan-rakan dah upload satu gambar sushi contoh. So dekat sini saya share. So klik saja. So sushi will appear on your poster. Alright.
Okey, boleh setakat tu? Okey, Dr. Tan, untuk dapatkan blank background, you can delete the background that you don't want. Ataupun kalau Dr. Tan nak tukar warna, okay, so you can go to the color change here, the palette of the color. So katalah nak blank, terus letak putih saja pun boleh. Okay, tapi kalau ada gambar di belakang, contoh tiba-tiba ada gambar kat belakang, right? Contoh saya letak gambar macam ni. Okay, katalah ada gambar. This one. Dan kita tak nak gambar ni jadi background kita. So just click on it and press delete. Okay, boleh? Okay, alright. Okay, bila kita play around dengan poster, rakan-rakan semua, saya sangat-sangat percaya bahawa kebanyakan daripada kita akan menitik beratkan soal size. Okay, bila kita masuk competition, the organizer will state dia nak guna format A0 ke, A1 ke, A3 dan sebagainya. So dekat mana kita boleh resize our poster in Canva? Kalau kita lihat pada corner sebelah kiri, kita ada button resize. So just click on it. Okay, yang ini yang rakan-rakan boleh customize. Sama ada dalam unit cm, inches, millimeter ataupun pixel. So terpulang pada apa yang rakan-rakan nak lah. Okay, so sizing ni of course kita akan check dengan organizer contohnya. Kalau A1 berapa kali berapa dan sebagainya. So yang itu kita boleh tukar sahaja the number. Okay, contoh dekat sini, right? So kita boleh tukar. Let's say kalau A1 mungkin 594 kali 891. If I'm not mistaken, saya pun tak sure. Tapi A1, so kita boleh tentukan size yang kita nak di sini. Okay. So klik pada size yang kita nak tersebut dan kemudian kita boleh tekan resize. Contoh. Okay, besarkan balik. Okay, setakat ni boleh? Okay, that's good. Okay, untuk resize ni, ada juga rakan-rakan semua, untuk pengetahuan rakan-rakan, ada juga yang letak crown. Ada Canva yang dia letak gambar ataupun simbol mahkota, maknanya yang tu berbayar. Okay, yang itu kena tengok juga. Alright, tapi saya rasa sekarang ni Canva dah start banyak beransur-ansur unlock the feature. So from time to time we can have a look whether kita boleh gunakan yang full version of design dan sebagainya. Okay? Alright. So again, jika rakan-rakan dah habis design your poster, so kita boleh pergi dekat download jika nak save. Ataupun nak print contohnya, kita nak print. So kita nak print dalam bentuk apa? Right, dalam bentuk gambar, PDF dan sebagainya. Okay, so kalau kita klik pada 3 small buttons on the right, again ada banyak link yang kita boleh pilih untuk kita share content ataupun poster kita. Dekat Twitter boleh, right? Google Classroom pun boleh for those academician yang guna Google Classroom dan juga menggunakan Facebook page sebagai bahan perantaraan dalam pengajaran pun boleh. Okay, alright. Sebelum saya move to next content which is social media, is everything okay so far? Okay, so far so good, everyone.
Okay, so saya teruskan. Now, kita pergi ke home. Dan rakan-rakan boleh cari pada template di sini kat bahagian atas. Okey, dia lebih spesifik lah kalau kita nak tengok pilihan design di sini. So untuk social media, kita ada Instagram Stories, kita ada Instagram Post dan kita ada Facebook Post dan juga Facebook Cover. And also siapa yang ada channel YouTube sendiri, I think this is the time for you to design your own YouTube thumbnail contohnya, okay, untuk create ramai lagi subscribers to your channel. Alright, so kita cuba satu dahulu. Saya rasa yang paling common lah Facebook covers. Okay, sebab saya ingat nak buat Instagram stories tapi I think not everyone is really into Instagram, so kita pergi pada Facebook covers. Okay, kita klik Facebook covers. So dekat sini rakan-rakan sekalian boleh tengok ada banyak pilihan juga. Dan dia ada blank Facebook cover. Maknanya di situ kita nak customize ikut diri kita sendirilah, ikut imajinasi dan kreativiti sendiri. So let's say kita pick untuk pre-made, okay, template yang pre-made here. Contoh saya ambil satu, which one? Okay, let's say this one. Okay, kita pilih satu dan rakan-rakan boleh klik use this template. Okay, use this template. Okay. Alright, sama juga kalau rakan-rakan tengok di sini, tulisan ni kita boleh ubah. Okay, kita boleh ubah. Contoh kita nak buat Facebook, like, FB page. Contoh Okay. Okay, yang bawah yang kecil ni mungkin kita tak nak. Right, kita nak remove. So, kita boleh pergi pada dustbin. Ikon dekat sebelah kanan. Delete element. Kalau delete group, habis semua padam, right? Dekat tulisan like FB page tu pun akan padam. Akan terpadam. So, kita akan nak pilih satu saja yang tulisan kecil tu yang kita tak nak. So, kita akan tekan delete element. Okay. Now, it's good. Okay. Kita dah buang yang tadi. Okay. So, ini adalah salah satu contoh FB page. Tapi kalau rakan-rakan lihat, dekat sini dia offer 2 page. Perasan tak? Dia ada 2 muka surat. So, katalah rakan-rakan tak nak page yang kedua ni. Nak satu je sebab nak letak kat Facebook atas tu je kan. Contoh. Okay. So, yang ini, page kedua ni, rakan-rakan boleh pergi ke ikon dustbin pada sebelah kanan slide tersebut. And delete page. So tinggal satu saja. Ini yang kita nak, right? Okay, so here we are again. This is our Facebook cover photo. So lepas ni, rakan-rakan bolehlah start create Facebook cover page untuk letak di bahagian atas. Boleh letak gambar family, okay, dan sebagainya. Dan untuk course ataupun subjek yang rakan-rakan ajar, mungkin boleh design yang bersesuaian dengan tema subjek. Okay, so I think that will be very attractive. Alright, so this is the one example of making your Facebook covers. Okay, so dekat atas ni, naming of the file. So terpulang pada rakan-rakan nak namakan macam mana. So contohlah saya buat my FB cover page. So don't worry because everything is saved here. So all changes are saved. So boleh dah nak touch up lagi, nak tambah aksesori pada Facebook cover page ini. Yang ni simple sajalah. Tapi kalau macam rakan-rakan nak, katalah nak make
image ni lebih transparent, boleh pergi kepada transparency tadi pada sebelah kanan. Right, so kita klik, contoh kita nak gambar bangunan ni blur sikit. So kita boleh tarik. Okay, so lebih nampak estetik contohnya. Okay, and then if you want to add contact details on your Facebook page, so rakan-rakan boleh pergi pada text pada sebelah kiri. Okay, boleh pilih yang mana nak ataupun nak buat sendiri. So, contohnya email. Okay, so ini adalah contoh lah kalau rakan-rakan nak design FB cover page. Okay, sama juga yang ni you can resize the design or content that you want. Okay, sama. So here sebenarnya kalau rakan-rakan explore lagi, ada banyak ada filter. Okay, filter ni maksudnya gambar ni nak black and white pun boleh. Contohnya. Okay. Peony ni dia kemerah-merahan sikit. Okay. And Nordic. So nampak kan perubahan pada tone warna tadi. So dekat sini ada banyak fungsi yang lebih orang kata detail untuk rakan-rakan explore lah lepas ni. Okay. Alright, ni adalah contoh Facebook cover page dan kemudian bila dah siap, kita akan tekan download, terpulang. Biasanya kalau Facebook cover page takkan kita nak simpan dalam PDF, right? Sebab dia dalam bentuk image. So kita akan select as JPEG ataupun PNG. PNG ni dia lagi tinggi lah kualiti warna dia compared to JPEG. Okay. So katalah kita pilih PNG dan kawan-kawan boleh start download. Okay, so dia akan download dalam desktop. So from there you can post in your this one. So here we are here. Okay. Alright. Setakat tu boleh? Okay, simple je kan Canva. Simple je, right? Dia basic. Saya rasa basic dia lebih kepada orang kata easy lah, senang nak follow. Cuma kalau nak lebih detail, yang itu dia akan ada banyak lagi combination of using the tools inside here. Tapi yang ni untuk hari ni, untuk bengkel yang siri pertama ni mungkin saya akan share dengan rakan-rakan yang asas sajalah. Macam mana nak create content secara asas. Okay, so setelah kita dah go through yang pertama slides of presentation, kemudian kita dah buat poster, alright, and then kita dah buat Facebook cover page, and then let's say kita nak upload dalam kita punya e-learning. Contoh, okay, kita nak buat dalam e-learning, kita nak share dengan students kita apa yang kita dah design. Okay. Saya buka dahulu e-pembelajaran. Okay, kawan-kawan pun saya rasa dah boleh ansur. Buka Oceania, contoh. Just in case lah kalau rakan-rakan nak share dengan your students. Okay. So, kawan-kawan boleh pergi pada home tadi. Okay, then you can go to home and then cuba klik pada all your designs. All your designs pada sebelah kiri. So dekat sini nampak tak semua yang kita buat together tadi, dia dah save, siap-siap. Yang ni Facebook cover page, yang ni poster MPI kita tadi, right? And then the yellow one is our slides of presentation. So dia auto save. So you don't have to worry about losing your content here. So everything dia dah save. So let's say rakan-rakan nak share poster. Ni contoh saya share dengan rakan-rakan semua. Ini adalah contoh
course saya, biokimia. So ini adalah LMS course kami. So yang ini pun saya buat guna Canva, yang welcoming page ni. It depends, the size it depends ikut creativity masing-masing. So ini saya guna Canva, okay. Yang ini ready-made template sahaja. So kita tukar-tukar tulisan and put some photos of the lecturers. Alright, so let's say kita nak masukkan kita punya design pada e-learning course kita. Okay, contoh dekat sini saya dah tunjuk tadi dalam slides briefing. So here maybe rakan-rakan boleh pergi pada edit topic here dalam e-learning, dan dekat sini ada option LMS, right? Ada foto dekat sini, right? Insert or edit image. So kita boleh masukkan image yang kita telah buat di Canva dan kita save dah tadi, kita dah download. So boleh share dengan students pada e-learning section dalam group masing-masing. Okay, so I think it is quite entertaining lah bila kita buat something and then kita share dengan kita punya students. Macam saya suka share macam ni about fakta yang berkaitan dengan biokimia contoh. So they will get a new knowledge and at the same time mereka akan tengok the visual of the content lah. So mereka ada juga yang berminat tanya, doktor design pakai apa ni? So they learn something indirectly from the content that we shared with them. Okay, so save changes saja di sini contoh. Okay, so dia appear lah dekat section rakan-rakan punya group dalam kelas. Okay, alright. Okay, setakat tu boleh. Is it okay, rakan-rakan semua? Okay, thank you Dr. Tan for asking this kind of question. I think it's a huge, it's a very crucial point for us to have a thought on this. Bagi saya Canva ni dia lebih kepada how to attract your audience through the illustration. Okay, but the content itself, it depends on you what actually you want to highlight to the students, right? But saya rasa tak salah untuk gunakan Canva sebagai satu medium pembentangan ataupun penyampaian maklumat kepada pelajar, sebab dia lebih orang kata visual, dan students kita sekarang ni terdiri daripada generasi Z, and I don't think Z anymore, dia dah start moving to alpha, right? And they are very visual, dia nak something yang menarik perhatian dia, bila tengok tu terus macam jaw dropping thing, right? Okay, so I think tak wajib pun guna Canva ni sebenarnya, cuma dia salah satu option untuk kita engage, maybe nak engage the students once a while, right? Once a while. So maybe content kita boleh highlight the important points that you want to highlight in the Canva. Kalau kita guna PowerPoint, memang usually kita akan letak semua dalam nota kuliah, right? Tapi Canva ni mungkin kita nak highlight summary ke, okay, kita buat rumusan dengan kelas kita. So we can use a very attractive design to engage our audience or the students itself, so that they can get the main point or very crucial point in the class or in that particular topic. Itu cadangan saya lah. Okay. Okay, maybe ada soalan yang lain ataupun nak minta pendapat dan sebagainya. Oh, okay. Maksud saya, would you recommend students juga belajar guna Canva untuk... Oh, okay. I think students dah mula berjinak-jinak ataupun get familiar dengan Canva, which is good sebenarnya, bagi mereka exposure to a new tools of learning. It's a very good move, I think. Tapi give them time, bagi mereka masa untuk belajar. And mereka ni sebenarnya fast learner sebenarnya, students kita ni pada pandangan saya. Dia benda-benda yang melibatkan teknologi, tech savvy ni,
dia cepat sebenarnya belajar, especially among the peers. Dia tengok kawan-kawan dia buat slide cantik, dia pun nak ikut. Right? So I think it's a good move to promote to the students about Canva. But bagi mereka masa untuk belajar dan explore. Yep. Okay? Okay, setakat tu, is it okay everyone with Canva so far? Okay, any more questions? Okay, boleh tak saya tahu dalam seorang dua, ada tak rakan-rakan pensyarah dan rakan-rakan yang lain juga pernah gunakan Canva sebelum ni, dah ada design tertentu sebelum ni pun dalam database mereka dan dah share dah dengan certain event ataupun share dengan student dan sebagainya, ada tak? Is there anyone that have done their own design of Canva and already shared to the students or their colleagues dan sebagainya? Or dah masuk competition? Yes, that's very good. Yay. Fantastic. Awesome. All right. Okay. Keep going. Keep going. Okay. We will enjoy Canva actually. Sebab saya rasa Canva ni dia um, dia lebih kepada imagination, right? It depends on our imagination. Kita nak design dia macam mana. Tapi at the same time, I would say that PowerPoint is still our epic presentation platform. Kita tak, macam kita masih hand in hand with PowerPoint, with Canva as well. Alright, okay. But the main thing about designing Canva is doesn't matter asalkan maklumat sampai, message tu sampai pada target audience kita, as long as semua jelas, creativity tu tak apa. Yang itu kita boleh orang kata apa, kita boleh sharpen from time to time. Okay, so that's why tadi dalam slides briefing saya ada share dengan rakan-rakan semua. Saya type sekali lagi pada chat column for those yang nak cari idea on how to design your Canva or your infographic and everything, you can go to Pinterest website. Boleh daftar dulu. Okay, it's free and you can have a look. Banyak designer all around the world yang banyak design guna Canva and many kinds of tools untuk create their own content. So dekat situ kita akan dapat banyak idea lah macam mana kita nak buat kita punya content. So jika tak ada soalan, saya bagi tugasan sebelum kita bersurai. Okay, let me share this one first, slides again. Okay, selepas beberapa sesi perkongsian, saya harap rakan-rakan boleh, maybe when you got time, you can develop your own simple content. Sama ada menggunakan poster yang kita dah belajar tadi. Okay, create poster, create slides, ataupun nak buat social media post. Contoh kita nak buat Facebook cover page tadi, using Canva. Okay, so ini adalah orang kata homework lah ni untuk rakan-rakan sekalian yang dah join this workshop this afternoon. Okay, so I hope you can explore more about Canva. Alright, mungkin lepas ni, lepas saya share few things dengan semua, mungkin rakan-rakan lepas ni akan explore dengan lebih lagi. Ada banyak sebenarnya hidden tools yang ada di dalam Canva. So insyaAllah kalau ada rezeki di lembaran yang lain, mungkin saya boleh share juga dengan rakan-rakan sekali lagi what are other things that we can do with Canva. Okay, alright. Soalan, ada limit muka surat? Okay, so sefaham saya, muka surat untuk slides presentation, kalau saya tak silap setakat ni, Canva limitkan kepada 100
if I'm not mistaken. Okay, sama ada 30 atau 100. Alright. Oh mas, tugasan. Okay, untuk tugasan ni, untuk satu muka surat cukup lah. Simple saja. Satu muka surat saja. Kalau nak buat lebih, is okay. Okay je. But for me, one page is already enough. So I hope rakan-rakan semua dapat sedikit orang kata ideas from what yang saya dah kongsikan petang ni, dan juga mungkin menjadi satu kickstart untuk buat something yang lebih visual for our students or for our conference or for our competition in innovation dan sebagainya. So at least kita cuba untuk cari kickstart dekat mana kita boleh create more attractive design for our content. Okay, alright. Okey, terima kasih Doktor. Okay, sama-sama.